Alhamdulillah dapat kita bertemu dalam satu lagi majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadap Allah kerana dengan izin serta limpah dan kurnia daripadanya dapat kita bertemu walaupun secara maya. Bersama saya Muhammad Ikram bin Ismail, penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dengan topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu kesan positif pembentukan keluarga bahagia terhadap sistem sosial Islam. Jadi pada hemat saya, keluarga merupakan orang yang paling bernilai dalam hidup saya sendiri, yang dapat membantu menjamin keselamatan emosi dan mental. Ia sangat penting dalam pembangunan sesuatu masyarakat. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, mari saya perkenalkan dengan dua orang ahli panel yang kita pada hari ini yang saya fikir lebih layak untuk membincangkan isu ini. Jauh bersiaran langsung daripada Sabah, saya perkenalkan Cik Siti Syakirah sebagai ahli panel pertama kita. Apa khabar saudari? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, seterusnya berbaju kemeja ahli panel kedua kita, Aiman Firdaus bin Muhammad Yusof, pensyarah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Selamat datang saudara. Ya, selamat datang. Terima kasih. Okay, jadi tak eloklah lama sangat kalau kita perkenalkan ahli-ahli panel kita tak nak cakap tentang apa jawatan-jawatan yang mereka pegang. Okey, saya terus masuk kepada topik yang kita ingin bincangkan. Okey, soalan pertama saya kepada ahli panel pertama, apakah definisi keluarga bahagia menurut Islam dan bagaimanakah keluarga bahagia itu mampu mempengaruhi pembentukan sesebuah masyarakat? Okay, saya persilakan ahli panel yang pertama untuk nyatakan pendapat beliau. Okey, seperti yang mana semua orang tahu, keluarga adalah bahagian terpenting dalam kehidupan. Setiap orang pasti mendambakan memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Namun, yang jadi pertanyaan, bila manakah keluarga dikatakan bahagia? Apakah mereka yang memiliki banyak harta, mempunyai suami tampan, isteri cantik rupawan, ataukah yang dikurniai banyak anak? Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan dalam kehidupan berumah tangga. Setiap orang pasti berlumba-lumba untuk mencapai keharmonian di dalam keluarganya. Sebab keluarga adalah kunci utama kebahagiaan seseorang. Keluarga juga bisa menjadi syurga namun juga mampu akan menjadi neraka dunia. Tahukah kamu kebahagiaan keluarga tidak hanya bergantung pada kebendaan? Keluarga bahagia menurut Islam adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai dengan akidah dan syariat agama sehingga tercapainya kehidupan yang barokah, sakinah, mawadah, warahmah. Di sini saya sebagai panel pertama akan mengulas beberapa contoh keluarga bahagia menurut Islam, iaitu yang pertama, mendapat isteri yang soleha. Lelaki mana yang tidak ingin mendapatkan pasangan yang soleha? Semestinya seorang wanita yang soleha adalah idaman setiap lelaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, dunia adalah harta dan sebaik-baik harta adalah wanita yang soleha. Dari hadis tersebut, telah jelaslah bahawa kedudukan wanita soleha lebih mulia berbanding harta di dunia. Seorang isteri soleha mampu menciptakan syurga dalam kehidupan keluarganya. Isteri yang soleha ni ia patuh kepada suaminya, penyabar, taat kepada perintah Allah serta mendidik anak-anak dengan ajaran agama, sentiasa menjaga, melindungi diri dari perbuatan maksiat dan juga tidak menyebarkan aib suami. Sungguh suami mana pun pasti akan jatuh cinta dengan isteri yang soleha. Oleh kerana itu, apabila hendak mencari isteri, carilah yang baik akhlaknya sebelum melihat rupa, harta dan kedudukan wanita tersebut. Manakala yang kedua pula, anak-anak yang berakhlak mulia. Anak adalah satu elemen penting dari keluarga. Diriwayatkan oleh Dailimi dari Ibnu Asakir
Rasulullah juga pernah bersabda, ada 4 kunci kebahagiaan bagi seseorang Muslim, iaitu mempunyai isteri yang solehah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik dan pekerjaan yang tetap di negerinya sendiri. Okey, selain memiliki isteri solehah, kriteria kebahagiaan keluarga juga diukur dari sifat sang anak. Okey, bayangkan keluarga itu mempunyai anak yang nakal, yang jahat, pastinya ketenangan keluarga juga akan terusik. Sebaliknya, seorang anak yang dididik sesuai agama semenjak kecil, maka ia akan tumbuh menjadi generasi Rabbani dan Qurani. Akhlaknya pun akan baik. Kelak anak tersebut juga mampu menjadi kebanggaan orang tua di dunia dan mereka juga merupakan penolong ayah dan ibunya di akhirat. Okey, manakala seterusnya, yang ketiga, keluarga yang barakah. Ciri keluarga yang barakah menurut Islam, ciri ketiga keluarga bahagia menurut Islam adalah keluarga yang barakah. Ingat, kebahagiaan bukan diukur dari harta yang melimpah ruah, tetapi bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang menjadi lebih berkah. Antara suami dan isteri haruslah saling membantu, tidak apa-apa walaupun kita tak kaya. Yang penting harta kita peroleh dengan cara yang halal. Kemudian jangan lupa bersedekah dan sentiasa bersyukur. Dengan demikian, jiwa kita akan lebih tenteram dan kebahagiaan keluarga itu mampu diperoleh. Di samping harta, umur dan waktu kita juga seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Hidup di dunia memang menyenangkan, tapi jangan melupakan kehidupan di akhirat kerana di situlah kita akan kekal selama-lamanya. Keempat, keluarga sakinah, iaitu sakinah ni bermaksud ketenangan. Sakinah ni ketenangan, kedamaian, ketenteraman dan keamanan. Untuk mencapai keluarga sakinah, iaitu keluarga yang penuh kedamaian, pasangan suami isteri juga mampu menjalani hidupnya sesuai dengan prinsip keimanan, saling menyayangi satu sama lain, menerima kekurangan masing-masing dan melengkapi. Di samping itu, yang kelima, keluarga mawadah, iaitu saling mencintai. Mawadah ini didefinisikan sebagai rasa cinta. Keluarga yang mawadah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi dengan cinta dan penuh harapan. Okey, apabila suami isteri mampu saling cinta, suami isteri saling mencintai, maka insya-Allah rumah tangganya akan terasa lebih indah, harmonis dan bahagia. Okey, akhir sekali, keluarga yang rahmah, iaitu saling menyayangi dan dirahmati Allah SWT. Warahmah ni merupakan kelanjutan dari mawadah, iaitu cinta. Di mana wa bermaksud rahmah dan rahmah bermaksud rahmat atau kurnia atau anugerah Allah SWT. Rahmah juga mampu didefinisikan sebagai kasih sayang. Kebahagiaan keluarga akan semakin lengkap di mana seorang suami memberikan kasih sayang kepada isterinya, menghargai, tidak membentak-bentak dan memberi nafkah secara ikhlas. Begitupun dengan seorang isteri, ianya juga harus memberi cinta yang tulus kepada suami dan anak-anak, serta tak melupakan menjalankan perintah Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW agar kelak kehidupan rumah tangga memperolehi rahmat daripada Allah SWT. Setiap orang juga akan mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Hal ini kerana keluarga merupakan orang bernilai dalam hidup kita yang dapat membantu menjamin kestabilan emosi dan mental kita. Memperolehi keluarga bahagia adalah salah satu perkara yang sangat penting kerana pembinaan dan pembangunan satu masyarakat dan negara bermula daripada pembentukan satu keluarga yang mulia. Keluarga yang bahagia dapat mempengaruhi pembentukan sebuah masyarakat kerana keluarga yang bahagia akan dapat melahirkan satu generasi muda yang berketerampilan. Secara umumnya,
Dalam satu keluarga wujudnya ayah, ibu yang berperanan membantu anak untuk memahami erti kehidupan, terutama sekali aspek kesopanan yang mesti diamalkan oleh seseorang anak. Sekiranya ibu bapa gagal melakukannya, datuk dan nenek pula menjadi sandaran untuk mendidik anak tersebut menjadi lebih baik. Sehubungan itu, ibu bapa bertanggungjawab dalam menyemai kesedaran mengenai kepentingan kehidupan beretika. Antara caranya ialah dengan mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka bagai menatang minyak yang penuh sejak kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa sepatutnya meluangkan masa agar dapat memahami tentang kehidupan mereka. Intihannya, anak-anak akan membesar dan menjadi manusia yang beradab sopan, ceria serta berkeyakinan diri. Mereka tidak akan melibatkan diri dengan masalah sosial kerana sedar bahawa perbuatan tersebut akan menyakiti ibu bapa mereka. Sebaliknya, mereka juga akan menjadi orang yang bersasiah yang baik serta menghormati ibu bapa, bersopan santun dan mendengar nasihat ibu bapa. Selain itu, ibu bapa juga sepatutnya memberikan didikan agama kepada anak-anak, membawa anak-anak ke tempat beribadat untuk bersemayang, menjalankan aktiviti bergotong royong. Kerana apabila anak-anak sibuk mendalami ajaran kitab berdasarkan agama masing-masing, mereka akan memperolehi panduan hidup yang baik serta akan berusaha mengamalkan nilai-nilai murni kerana sedar bahawa kesudahan yang baik akan menanti diri mereka. Tambahan pula, pendidikan agama akan menjadi bimbingan kepada mereka agar membesar sebagai insan bijaksana dan beretika. Manakala yang kedua pula, mengelaknya berlaku masalah sosial dalam keluarga. Saya ulaskan. Remaja kini memerlukan seseorang yang lebih tua untuk menasihati serta memberitahu mereka sekiranya mereka melakukan sebarang kesilapan, terutamanya dalam gejala yang tidak sihat. Pengawasan ketat mesti dilakukan oleh keluarga. Keluarga ni memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bagus. Sebuah institusi keluarga yang bahagia akan dapat membendung masalah sosial dalam kalangan remaja ini. Hal ini jika keluarga itu kucar-kacir, selalu bertengkar dan tiada kasih sayang, sudah pasti akan melahirkan generasi yang bermasalah dan cenderung terlibat dengan masalah sosial yang sering menyebabkan kesejahteraan negara tergugat. Namun begitu, keadaan sebaliknya akan berlaku jika sebuah keluarga berjaya mengekalkan kebahagiaan dan keharmonian. Oleh itu, sesebuah keluarga pasti akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab, memiliki sifat dan sikap yang terpuji dan penuh dengan kasih sayang kerana mendapat didikan serta mencontohi teladan yang baik daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga pula, mampu meningkatkan produktiviti masyarakat. Kewujudan keluarga bahagia mampu meningkatkan produktiviti masyarakat terutamanya dalam aspek kerjaya kerana setiap keluarga merupakan alat keseimbangan kehidupan seseorang. Tekanan di tempat kerja yang dialami oleh seseorang individu akan hilang jika keluarga mereka tidak bahagia. Jika keluarga mereka bahagia, dengan ini timbul perasaan ceria dalam kalangan ahli keluarga. Oleh itu, keluarga secara tidak langsung akan turut mempengaruhi jati diri sebuah masyarakat. Dari keluargalah munculnya generasi manusia yang bermartabat, memiliki kasih sayang dan saling tolong-menolong di antara mereka. Yang keempat pula, mampu menjamin keamanan negara. Saya ulaskan sedikit. Semua masalah yang berlaku dalam kehidupan berupaya diselesaikan dengan wujudnya institusi keluarga yang sihat dalam sesebuah negara itu. Setiap lapisan masyarakat mempunyai keluarga yang boleh menjadi sandaran dan harapan buat mereka mengharungi cabaran kehidupan terutamanya sukar diselesaikan secara sendirian. Tambahan pula, imej negara di mata masyarakat dunia juga akan turut bersinar. Keluarga yang bahagia akan menghasilkan semua impak yang positif. Masyarakat luar juga akan mengenali rasa kerajaan
iaitu kekuatan sistem keluarga mereka. Maka rakyat negara ini berbangga dengan pencapaian ini kerana mereka dipandang tinggi oleh masyarakat luar. Yang terakhir, keluarga bahagia juga akan menyumbang kepada pembangunan negara. Institusi keluarga yang bahagia penting kepada pembangunan negara kerana keluarga bahagia menjamin kesinambungan generasi masa depan negara. Keluarga bahagia menjadi kunci kepada pembangunan negara kerana dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Hal ini menerusi kekukuhan ikatan kekeluargaan dapat melahirkan generasi berkualiti yang menjadi pembangkit kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Selain itu, institusi keluarga yang bahagia juga dapat melahirkan pemimpin masa depan yang berkaliber. Ibu bapa akan memastikan anak-anak diberi pendidikan yang sempurna, sebaik mungkin. Mereka sentiasa menerapkan nilai-nilai murni, nilai-nilai moral, serta modal insan yang dilahirkan oleh keluarga bahagia juga turut menjadi pemimpin pelapis dan penyumbang tenaga dalam proses pembinaan negara yang maju. Oleh itu, jelaslah bahawa institusi keluarga bahagia mampu membentuk sesebuah negara yang sejahtera. Itu sahaja daripada. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel pertama kita. Kalau pada saya dah perasan tadi konsep yang dia lontarkan tu agak utuh dan berisi, tapi dia dah masuk sedikit kepada soalan-soalan. Mungkin dia masuk secara umum lah, kesan positif kepada masyarakat. Okay, jadi seterusnya saya ingin menanyakan persoalan kepada ahli panel kedua. Apakah kesan positif awal yang mula terbentuk daripada sistem kekeluargaan yang bahagia, terutamanya berkaitan dengan aspek pergaulan sesama masyarakat? Mungkin juga keluarga bahagia itu datang daripada orang bukan Muslim. Bagaimana dengan pandangan saudara? Baiklah. Terima kasih kepada persoalan yang diberikan. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, suka saya membahagikan kesan positif daripada sistem kekeluargaan yang bahagia ini kepada kesan terhadap dua pihak. Yang pertama, dua pihak tersebut adalah impak kepada keluarga atau ahli keluarga itu sendiri. Yang bermakna impak kepada small circle. Dan kedua, impak kepada masyarakat, iaitu melibatkan circle yang lebih luas. Hal ini kerana saya perasan Tuan Moderator ada menyatakan kesan awal. Kalau tak silap saya, kalau saya silap, maafkan saya. Hal ini kerana oleh kerana Tuan Moderator telah menggariskan kesan awal, jadi pertama-tama saya akan cuba jelaskan apa pentingnya atau apa efek positif dari keluarga bahagia kepada ahli keluarga tersebut terlebih dahulu. Baiklah, kesan awal sistem keluarga bahagia ini sudah semestinya apa orang kata? Setiap ahli keluarga tersebut mendapat asas didikan agama yang secukupnya. Didikan agama adalah aspek terpenting dalam kemandirian sebuah keluarga. Jadi ketua keluarga ni, sama ada ibu, sama ada ayah, wajib memberikan dan menyematkan nilai agama dalam diri anak-anak seawal usia setahun jagung lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi ajaran agama ni yang tersemat erat di dada dapat diibaratkan sebagai perisai yang mencegah seseorang itu dari berbuat perkara kemungkaran. Dan suka saya rujuk kepada hasil kajian yang dikeluarkan oleh Lembaga Zakat Selangor. Terdapat 70% golongan asnaf
dan remaja di Selangor tidak menunaikan solat. Sama ada tidak langsung atau isyak buat, subuh tak buat. Jadi tak cukup. Tak cukup 5 waktu solat. Hal ini telah mendorong kepada berlakunya perlambakan kes jenayah yang melibatkan golongan remaja. Ada yang masih sekolah telah terlibat dengan perbuatan jenayah ini yang berlaku di negeri Selangor. Dan jika ditanya pelaku jenayah tersebut yang dalam kalangan remaja, rata-rata menjawab tidak pandai solat. Mak ayah tak pernah ajar solat. Jadi, ini menunjukkan pentingnya impak institusi kekeluargaan tu. Kekeluargaan yang bahagia ini dalam memenuhi didikan agama setiap ahli keluarganya. Seterusnya, kesan positif sistem keluarga bahagia juga dapat sistem keluarga bahagia juga dapat mewujudkan sebuah ikatan kekeluargaan antara ahli keluarga itu. Ikatan tersebut tidak dapat dilihat, akan tetapi ia dapat dirasakan. Contohnya, seseorang anak dapat merasakan ikatan kemesraan apabila dapat berbual mesra, bertatap mata, meluahkan apa yang dirasai dengan ibu bapa mereka. Bukan dengan ibu bapa sahaja. Ikatan ini mungkin antara adik dengan abang atau adik dengan kakak atau sebaliknya. Hal ini akan memberi perasaan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat sehingga setiap ahli keluarga akan berusaha untuk tidak menconteng arang ke muka ahli keluarga mereka. Maksudnya, kalau sebisa boleh, mereka nak elakkan daripada memalukan nama baik keluarga mereka. Selain itu juga, kesan daripada sistem keluarga bahagia ini juga dapat mempengaruhi emosi dan tingkah laku dalam kalangan ahli keluarga tersebut. Keluarga yang harmoni dapat menjamin kesihatan emosi, terutamanya emosi kanak-kanak. Misalnya, dekat rumah kanak-kanak tersebut tidak adanya yang berlaku percakapan secara kasar, tidak ada ahli keluarga yang sering bertengkar, ahli keluarga sering mengambil tahu antara satu sama lain, mudah untuk berbincang bersama dan saling tolong-menolong. Ia akan dapat membuatkan emosi setiap ahli keluarga sentiasa tenang. Kerana apa? Kerana setiap ahli keluarga mendapat perhatian secukupnya daripada setiap ahli keluarga yang lain. Maksudnya, diorang tidak rasa dipinggirkan. Tidak ada istilah dipinggirkan dalam ahli keluarga. Tidak ada istilah anak bongsu dapat lebih, anak sulung diabaikan. Tidak ada. Jadi, emosi yang stabil ini dapat mengelakkan seseorang daripada berbuat perkara yang di luar kesedaran mereka. Dek kerana mereka ni nak lepaskan perasaan yang bercampur bau dalam benak fikiran mereka. Kerana mereka boleh luah. Tidak ada alasan untuk mereka mencari penyelesaian lain selain bercerita kepada keluarga sendiri. Jadi dampak positif tersebut, tadi saya cerita kepada keluarga. Sekarang saya beralih kepada circle yang lebih besar, iaitu pada masyarakat. Dampak positif tadi yang saya cerita tadi yang berlaku dalam keluarga, kemudiannya akan dialihkan terhadap masyarakat pula, terutamanya dalam aspek pergaulan seperti yang dinyatakan oleh moderator tadi. Misalnya, seorang individu itu akan menjaga batas pergaulan mereka dengan rakan-rakannya di sekolah atau di tempat awam. Maafkan saya. Terutamanya dengan yang berbeza jantina. Hal ini kerana adanya ikatan kekeluargaan tadilah yang membuat mereka menolak membuat perkara-perkara yang berunsurkan pergaulan bebas seperti bercampur lelaki dan wanita di tempat yang melalaikan, ataupun mereka terjerumus dengan perbuatan kekerasan atau jenayah seperti terlibat dalam kumpulan gangster. Misalnya, kita tidak tahu kan, di luar
macam-macam perkara boleh berlaku. Jadi, apabila sesuatu keluarga utuh, keluarga bahagia tadi, dampak-dampak positif daripada ahli keluarga tersebut akan dapat mengelakkan dia terjerumus daripada perkara-perkara tersebut. Ini kerana mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup dengan perkara-perkara tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga, atau mereka tidak sanggup kerana mereka tahu setiap perbuatan mereka tersebut orang tua mereka turut menanggung dosa. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Umar yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, ketahuilah bahawa setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Ketua negara bertanggungjawab ke atas rakyatnya. Seorang lelaki atau ayah adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin dalam rumahnya dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab bertanggungjawab di atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba yang menjaga harta orang tuanya dan bertanggungjawab ke atasnya. Dan ketahuilah, setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap dari kamu bertanggungjawab di atas apa yang kamu pimpin. Hal ini bermakna, apa yang dilakukan oleh keluarga kamu, ketua keluarga akan bertanggungjawab di akhirat kelak. Kesannya, masyarakat akan hidup lebih tenteram dan tidak perlu risau untuk bergaul sesama mereka, sekiranya setiap keluarga mampu melahirkan ahli keluarga sebagaimana yang saya nyatakan tadi. Semoga menjawab persoalan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada ahli panel kedua atas perkongsian yang pada saya agak berkualiti. Okay, sebenarnya perkara-perkara kecil sebeginilah yang berlaku dalam keluarga yang akan mempengaruhi pembentukan sistem sosial Islam dari aspek keadilan dan ekonomi. Okey, bagaimana pula perkaitannya dengan pengurangan kes jenayah seperti yang disebutkan tadi oleh ahli panel kedua tadi. Okay, saya persilakan ahli panel pertama untuk menjawab persoalan saya ni. Dipersilakan. Okey. Kes jenayah ini sering dilakukan oleh individu yang mempunyai masalah enggan dengan keluarganya. Kebanyakan kajian jenayah melakukan kesalahan undang-undang seperti membunuh, merogol adalah disebabkan masalah kekeluargaan. Mereka hilang pertimbangan sehingga melakukan jenayah kerana tertekan dan cuba mencari jalan penyelesaian bagi masalah mereka. Ketiadaan keluarga untuk menjadi tempat mereka meluahkan masalah menjurus isu jenayah ini akan berlaku. Fenomena negatif ini mampu dibendung jika semua keluarga berupaya memainkan peranan mereka dengan begitu baik untuk mendidik dengan sebaik mungkin. Setiap orang perlu ingat bahawa keluarga menjadi penentu kelakuan seseorang anggota masyarakat itu. Didikan dan asuhan ibu bapa amat penting supaya anak-anak menjadi golongan berkualiti serta dihormati dan tidak menjadi golongan perosak terhadap pembangunan negara. Dalam hal ini, ibu bapa yang merupakan tulang belakang keluarga dapat mewujudkan keharmonian rumah tangga dengan memperingati hari jadi keluarga, mengadakan hari keluarga, melancong dan sebagainya tanda kita menghargai keluarga itu. Apabila wujudnya suasana yang harmoni di rumah, anak-anak mesti akan berasa lebih selamat, selesa untuk berada di rumah daripada mereka membazirkan masa dengan berkeliaran di luar rumah, melepak dengan kawan-kawan. Lebih baik mereka berada di rumah kerana keluarga mereka sangat harmoni dan mereka seronok berada di rumah. Secara tidak langsung, negara kita akan sentiasa dalam keadaan aman damai apabila masalah gejala sosial dan kadar jenayah berkurangan. Negara yang harmoni dan tiada masalah dalaman maupun luaran
mampu mengurangkan kes jenayah. Itulah perkaitannya. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang okey, itu sahaja. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama tadi yang dah berjaya mengulas tentang isu pengurangan kes jenayah. Okay, seterusnya persoalan soalan terakhir untuk ahli panel yang ahli panel yang kita yang kedua. Dia masih berlegar dalam tajuk yang sama, iaitu apakah saudara yakin keluarga bahagia mampu mewujudkan keluarga Malaysia yang tidak resis? Okay, kita sebolehnya nak menjadikan peristiwa rusuhan kaum yang berlaku sebagai pengajaran dan sejarah, bukan sebagai dendam untuk masa hadapan. Okay, soalan saya kepada ahli panel kedua, okay, sejauh manakah sistem kekeluargaan yang baik, kekeluargaan yang bahagia mampu untuk menyatukan tiga kaum terbesar di Malaysia ini? Jelas soalan saya? Baiklah. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat kena dengan situasi semasa kini sebenarnya. Jika kita telusuri media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter dan sebagainya, di bahagian komen kita dapat lihat terlampau banyak komen-komen yang berunsurkan kepada resis. Masing-masing nak memenangkan, nak kata kaum ni baik, kaum ni jahat. Hal ini terjadi kerana rasa tidak puas hati sebenarnya terhadap sesuatu perkara yang dinyatakan oleh Tuan Moderator, seperti contohnya isu peristiwa rusuhan kaum dan peristiwa-peristiwa lain. Jadi hal seperti ini tidak boleh dipandang enteng kerana boleh mengancam kemakmuran negara kita. Jadi kalau Tuan Moderator tanya saya setuju. Bagaimana sistem kekeluargaan yang bahagia ini dapat membantu menyatukan kepelbagaian kaum di negara kita, terutamanya tiga kaum terbesar, Cina, Melayu, India. Iaitu dengan menanamkan sikap saling menghormati antara satu sama lain dalam keluarga, terutamanya anak-anak. Sebagai seorang ibu bapa atau ketua keluarga, mereka perlu menunjukkan teladan yang baik supaya dapat dicontohi oleh anak-anak. Misalnya dengan menyuruh anak-anak menghantar juadah makanan pada jiran yang berlainan kaum semasa hari perayaan. Mungkin kita situasi ini pernah berlaku lah di mana-mana di kawasan perjiranan. Masing-masing saling bertukar juadah pada hari perayaan. Tapi kadang-kadang benda tu anak tu tak nampak. Kadang ibu je hantar makanan. Sepatutnya ibu suruh anak hantar, baru anak tu tahu apa erti orang kata saling menghormati antara kaum. Kalau tidak, anak-anak tak tahu. Dengan ini, anak-anak akan dididik untuk saling menghormati antara satu sama lain. Bukan itu saja, apabila jiran yang bukan berlainan kaum ni turut membahagikan makanan mereka, jadi anak-anak ni nampak macam mana kita nak cakap, anak-anak ni dia nampak jiran tu kongsi makanan dan diperhatikan oleh anak-anak, mereka akan menilai secara terus. Mereka akan berbuat penilaian secara terus bahawa pada hakikatnya tidak semua kaum lain itu jahat atau ganas seperti yang diperkatakan di media sosial. Kesannya kanak-kanak ini akan membesar dengan pemikiran yang lebih, orang kata lebih realiti, bukannya tidak mudah terikut-ikut dengan provokasi murahan secara membuta tuli. Itu saja dari jawapan saya. Semoga menjawab persoalan. Okey, terima kasih kepada ahli panel kedua kita tadi. Kalau pada saya dah begitu jelas. Saya rumuskan di sini sahaja. Begitu hebatlah pada saya kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh kedua-dua ahli panel kita sebentar tadi. Saya harap ia dapat dijadikan pegangan kepada sesiapa yang menonton.
terutamanya golongan ibu bapa di luar sana untuk membentuk keluarga menjadi insan yang berilmu, beragama, insyaAllah. Okay, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sebenarnya sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita semua dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada yang maha pencipta dan yang kurang elok itu datang daripada kekilafan diri kami sendiri. Okay, saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah. Mana? Waalaikumsalam dan terima kasih. Settle balik. Tutuplah record dulu. Allah, tak apa nanti. Cepat-cepat nak buat boomerang.